Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, kemudian Ustaz Amran, ada alhamdulillah, dan kemudian hadirin muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hujung bulan ni patutnya hari Ahad lah, hari Ahad kedua dan ketiga, tapi saya postpone disebabkan mak saudara yang jaga saya dari kecil tu tak berapa sihat. Dia dah lama dah sakit, dah setahun dah terlantar. Lepas tu last sekali sebulan lepas dia kecil manis, dah potong kaki lah. Kemudian belakang pun dah ada luka besar. Nampak tulang sebab dia baring lama kot. Dan Rabu lepas meninggal dunia lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi kita tangguh tu dan kita dapatlah satu kali untuk kali ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik kita punya perbincangan kisah yang ke-10 ke-8 daripada sirah yang saya kumpulkan 40 sirah tu. Dan hari ini kita nak masuk tentang baginda Nabi SAW dikatakan mengagungkan bahala Quraisy di dalam kisah Gharanik. Kan, dalam kisah Gharanik ni juga berkait dengan sirah lah. Ni orang duk sebut tentang sirah kan, duk sebut tentang hijrah. Nanti mungkin ada masa kita sentuh sikit lah kan, sebenarnya bila tarikh sebenar hijrah tu dan apa kaitan Muharram dengan hijrah. Sebenarnya tak ada kaitan kan. Tapi kita selalu dengar satu Muharram tu bulan hijrah. Tak apa, nanti insya-Allah kita ulas sikit. Okey, jadi kita pergi dulu, kita baca dulu sepintas lalu. Baik, ada yang pada tuan-tuan tu yang dalam apa SMS ataupun yang saya belas tu. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bahala Quraisy di dalam kisah Gharanik. Kisah Gharanik ni ialah kisah bagaimana Nabi SAW dikatakan afara'aitumul lata wal uzza, ketika mana dalam surah Az-Zariyat itu menceritakan tentang Nabi ini memuji bahala Quraisy disebabkan Nabi SAW ini dia hijrah ke Habsyah, baginda berhijrah ke Habsyah dan sahabat-sahabat, dan kemudian bila balik tu sebab orang Mekah ni dah marah dekat Nabi sebab dia punya dakwah apa semua tu dah ganggu lah kan, dia punya macam-macam lah jawatan dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW berhijrah dan kemudian hijrah tu dua kali. Pertama pada awal-awal tu pada tahun 4 kenabian. Kemudian juga Nabi balik semula ke Mekah dan kemudian berhijrah kali kedua di Habsyah. Itu sebelum cerita hijrah Madinah apa semua lagi tu pada awal-awal di Mekah tu. Okey, jadi peristiwa Gharanik ni dia berkaitan dengan yang dikatakan kata-kata Nabi. Nabi menyebut inilah Gharanik, maksud inilah bahala yang dipuji. Inilah bahala yang apa kita kata Nabi SAW mengagung-agungkan. Maka itulah nama kisah tu kisah Gharanik. Ini terkenal dalam sirah sebenarnya kisah ni. Baik, kita pergi dulu. Baik, kisah ini dimulai dengan umat Islam berhijrah ke Habsyah lalu tinggal di negeri itu sekitar 3 bulan lebih, iaitu Rajab, Sya'ban dan Ramadan pada tahun kelima kebangkitan Nabi SAW. Ada sebut tahun keempat, ada sebut tahun kelima. Ada khilaf sikit tentang riwayat tu. Bila pergi ke Habsyah tu. Pada bulan berikutnya itu Syawal, mereka pulang ke Mekah kerana mendengar desas-desus bahawa orang musyrikin Mekah sudah berubah sikap dan tidak lagi musuh orang Islam. Namun cerita itu tidak benar kerana sebaik saja mereka pulang, orang musyrik itu tetap mengganggu dan memusuhi mereka. Disebabkan itu mereka bertekad untuk berhijrah lagi kali yang kedua ke Habsyah. Kali pertama rombongan dibawa oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kita cerita sikit lah. Dan juga isteri beliau Ruqayyah. Ruqayyah tu anak Nabi SAW. Sayyidina Uthman kahwin dengan Ruqayyah. Dan kemudian yang kali kedua tu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Dipanggil Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang mana dalam sebuah siri peperangan dia putus dua tangan dia, kan, Ja'far At-Tayyar, dan kemudian dia dapat sayap di syurga, sebab tu dipanggil Tayyar, yang mempunyai sayap. Ja'far At-Tayyar, maka dialah yang pimpin, beliau yang pimpin untuk kali kedua ketika mana berhijrah ke Habsyah. Okey, mereka yang ikut dalam hijrah yang kedua ini lebih banyak lagi daripada yang pertama, iaitu terdiri daripada 83 lelaki, 18 wanita. Rasulullah SAW pernah mengizinkan lalu membawa kepada peristiwa Najasyi, Ashamah. Itu Raja Najasyi itu nama sebenarnya Ashamah. Kan, Raja Utopia ataupun Raja yang beragama Kristian yang tinggal di Habsyah. Okay.
dan berapa orang pemuka agama di negeri Habsyah memeluk agama Islam. Okey, mengenai peristiwa di Habsyah, berapa sumber riwayat menukilkan bahawa sebulan sebelum orang Islam meninggalkan Habsyah untuk pulang ke Mekah, iaitu pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Najm. Minta maaf, tadi bukan surah Az-Zariyat, surah An-Najm. Sebagaimana biasa setiap kali baginda Nabi SAW menerima wahyu, maka terus akan disampaikan kepada umat Islam. Pada ketika baginda Nabi SAW sedang membacakan surah itu, An-Najm, ramai dalam kalangan orang musyrikin di Mekah lah. Bila kita kata tentera Mekah, musyrikin Mekah tu, itu tempat orang-orang yang asalnya memanglah kampung Nabi, tempat Nabi lahirkan. Tapi di situ adalah pangkalan ataupun tentera daripada kafir Quraisy. Bila sebut Madinah, Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalau baca dalam sirah, bila kita baca bila bertembung tentera Mekah dengan tentera Madinah. Jadi kita dapat set tu, yang Mekah tu kafir Quraisy, yang di Madinah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Baik. Kemudian ketika bacaan baginda Nabi SAW sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika sampai pada ayat ini, Rasulullah SAW tanpa sedar lisannya membaca kalimat yang dituturkan oleh syaitan seperti berikut: tilkal gharanikul ula wa in syafa'atun la turja. Itulah tiga bahala gharanik pertama, sungguhnya syafaat ketiganya sangat dinantikan. Itu yang dipanggil gharanik tu. Maksudnya syafaat itu didambarkan oleh Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan sembahan kafir Quraisy pada waktu itu. Mereka mengagungkan Lata ni dan juga Uzza. Itu dia punya konsep dia. Jadi seolah-olah Nabi sama agama dengan mereka. Sedangkan pada awal dakwah Nabi di Mekah tu, Nabi menentang kesyirikan. Nabi menentang perkara-perkara yang mereka bawa khurafat dan sebagainya, tetapi nampaknya Nabi macam sama dengan mereka. Itulah dipanggil gharanik, kisah Nabi memuji bahala Quraisy. Okey, seterusnya kita ambil sikit lagi. Orang musyrikin yang hadir turut sujud mengikut umat Islam pada masa itu, sudah tentu orang Islam sangat bergembira menyaksikan perkara itu. Dia terbalik kan, ingatkan sujud tu kepada bahala, sujud tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solatlah kan. Tapi yang mereka sangka-sangka kan, lepas Nabi cakap tu mereka sujud, sebenarnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada bahala. Jadi orang musyrikin sangka sujud sama macam mereka sujud. Itu maksud dia. Baik, sudah tentu orang Islam sangat mereka menyangka orang musyrikin sudah mendapat hidayah. Peristiwa salah sangka itulah yang kemudian dengan cepat tersebar seluruh pelosok Mekah, bahkan tersebar sampai ke Habsyah. Dalam keadaan bergembira, maka umat Islam di Habsyah segera pulang kerana ingin berjumpa dengan sanak saudara dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok daripada Bani Kinanah. Bani Kinanah ni sampai sekarang lagi ada. Kan. Guru saya Syekh Dr. Ashraf Bani Kinanah, masa di Jordan, lepas tu dia pergi mengajar dekat Saudi. Dia daripada Bani Kinanah lah. Yang ni yang asal dulu, yang mana mereka ni syirik lah kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian masuk Islam dan sebagainya. Mereka menyebutnya selepas orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy mendengar sendiri Muhammad menyebut kebaikan tuhan-tuhan bahala mereka, ramai daripada mereka yang mengikutinya, namun kembali memusuhi ketika Muhammad kembali mencela bahala mereka. Kan, boleh puji lepas tu cela balik. Bukan cela tu maksudnya tak sembah lah. Kan, lain, beza. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami kan. Jadi kami ni, mereka sembah tapi Nabi SAW tak ikut. Jadi ini satu celaan lah bagi mereka. Mendengar berita itu, umat Islam dan juga daripada Habsyah terkejut, sedih bercampur hiba. Mereka sebenarnya mahu kembali semula ke Habsyah, namun mereka mahu mengetahui kebenaran cerita itu daripada umat Islam di Mekah. Apa yang dikatakan oleh sekelompok orang Bani Kinanah bahawa Muhammad menyebut kebaikan tuhan-tuhan mereka, inilah disebut peristiwa fitnah gharanik. Namun kisah ini adalah versi yang hampir sama riwayatnya. Kita baca sikit pandangan ulama mengenai kisah ini. Kisah ni ada riwayat daripada Tarikh At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Al-Bazzar, Ibnu Mardawai. Ataupun sebenarnya ulama hadis dia suka baca Marduyah. Kan. Kat batu Sibawih dia baca Sabuyah. Kan. Itu kaedah bacalah, sebab mereka kata waih ni daripada nama syaitan. Jadi sebab tu Ibnu Mardawai dia tak baca Mardawai, dia baca Marduyah. Tak apalah, itu cara ulama hadis baca. Kemudian seperti mana disebutkan juga oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Imam Ibn Khuzaimah juga dalam sahihnya, sungguhnya kisah Gharanit ini termasuk pembohongan yang dicipta oleh orang-orang zindiq dan juga di kalangan orang-orang
kafir Quraisy. Imam Al-Bazzar berkata, aku tidak pernah menjumpai hadis ini diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung. Imam Al-Baihaqi kata kisah Gharani ini sama sekali tidak masuk akal apabila ditinjau dari sudut pandangan dalil, disebabkan perawi hadis tersebut adalah orang yang banyak dikritik dan bukan perawi yang terpercaya. Imam Ibn Arabi menyatakan kisah ini batil, tidak ada asalnya. Imam Ibn Katsir juga menyatakan apa yang disebutkan kisah Gharani datang dari pelbagai riwayat yang kesemuanya terputus sanadnya dan seterusnya. Imam Syaukani berkata tidak sahih sedikit pun, tidak sabit dari arah mana pun sanad dia. Kemudian Syekh Yusuf Ad-Dijwa, juga ulama yang terkemudian, menyatakan bahawa kisah ini adalah batil seperti dikatakan oleh Bahaki dan seterusnya. Syekh Safi Rahman Mubarakfuri menyatakan bahawa ucapan Nabi itulah 3 pahala Gharani pertama yang awal kita baca tadi. Sungguhnya syafaat ketika ini sangat dinantikan, hanyalah rekaan orang-orang musyrikin Quraisy. Okey. Jadi kita dapat faham, kita dapat tahu sebenarnya ini adalah rekaan semata-mata daripada kafir Quraisy yang menganggap Nabi telah memuji berhala mereka. Kan itu konsepnya. Jadi kita patah balik sikit berkenaan dengan Habsyah tu. Kata Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ni, ataupun Ibnu Ishaq tu sendiri pada zaman Imam Malik. Kita selalu sebut bila dalam sirah ni Imam Malik dan juga Ibnu Ishaq ni selalu berbeza pandangan dan pendapat. Kan? Sehingga akhirnya Ibnu Ishaq ni pernah dihalau daripada Madinah itu sendiri. Kan? Imam Malik pergi jumpa akhirnya dan sebagainya. Ada kisah yang sangat panjang. Tu boleh baca dalam Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Disebabkan Ibnu Ishaq ni dia suka riwayatkan, dia dipanggil sebagai bapa sirah lah. Dia yang banyak menukilkan sirah-sirah Nabi. Tapi ada setengah-setengah riwayat itu ada cenderung kepada Syiah. Sebab tu sebahagian para ulama tak terima riwayat-riwayat daripada Ibnu Ishaq, melainkan riwayat itu tidak bercanggahan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak bercanggahan dengan dalil Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kan, sebab tu kalau tengok cerita kisah Sayyidina Ali tidur pada malam hijrah, kan dia nak angkat Sayyidina Ali. Jadi padahal sebenarnya benda tu tak ada riwayat tu. Yang kukuhnya dalam Bukhari. Nanti sekejap kita cerita tentang hijrah tu secara ringkas lah. Kan? Jadi benda-benda seperti itu. Kemudian juga cerita tentang Sayyidina Ali ketika mana Nabi SAW wafat. Sayyidina Ali je lah yang hadir dan memandikan jenazah Nabi. Orang lain tak ada. Dia angkat. Itu semua tersebut dalam sirah Ibnu Ishaq. Jadi riwayat-riwayat seperti itu Ahlus Sunnah dia bukan tak terima. Cuma ada kritikan sebab mengangkat lebih Sayyidina Ali ni, sedangkan sahabat lain ada kat situ. Kenapa tak sebut nama sahabat lain? Itu dia punya cerita dia. Kan kalau Sayyidatina Aisyah tu nampak macam tak ada lah dalam peristiwa tu. Sebab tu ketika mana Nabi SAW wafat, kalau kita tengok Sayyidina Ali ni antara orang yang ke depan. Sedangkan dalam hadis yang sahih sirah yang begitu banyak, Nabi ni dalam pangkuan Sayyidatina Aisyah meninggal lah. Tapi riwayat tu tak digembar-gemburkan. Yang diangkat adalah Sayyidina Ali di samping Rasulullah ketika mana Nabi SAW wafat. Memang Sayyidina Ali ada, dan riwayat memang ada. Tapi kenapa hapuskan riwayat sahabat lain yang ada di samping Rasulullah, termasuk isteri Rasulullah SAW sendiri? Itu kita kata antara racun-racun lah yang mereka kritik kepada Ibnu Ishaq dan juga apa yang dibawa pula oleh murid dia kemudian itu Ibnu Hisham. Tapi tak semua riwayat mereka ditolak lah. Ada riwayat yang okey, riwayat yang tak ada dalam hadis-hadis yang sekadar menyambung cerita dan sirah itu, maka ada ruang untuk diterima. Termasuklah kisah Habsyah ni. Apa dia? Kata Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham dalam sirah mereka, asalnya penduduk daripada Mekah, kafir Quraisy dan juga orang-orang berada sekeliling ni memang sangat benci kepada umat Islam pada waktu tu, sebab minoriti lah, sebab sikit. Dan kemudian membawa satu agama yang baru, agama yang lain. Jadi mereka ni, Nabi SAW ni sendiri ada support, iaitulah Abu Talib. Abu Talib support Nabi SAW. Jangan buat pasal dengan Nabi ni. Ni anak saudara aku ni kan. Itu Abu Talib. Tetapi yang masuk Islam ni siapa? Uthman bin Affan pada awal-awal tu. Abdurrahman bin Auf. Ni antara orang ke depan. Lebih kurang 12 orang lah yang mula-mula awal berhijrah ke Habsyah tu. Kan, siapa lagi? Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Mas'ab ibn Umair, Zubair bin Awam. Ni nama-nama yang awal Nabi perintahkan mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Itu pada peringkat yang awal. Lepas tu dah tersebar cerita di Mekah dah okey, tak ada pula ancaman kepada Islam dan kepada Nabi SAW. Tu yang disebut Syawal tadi, mereka balik, mereka pulang kan. Dan kemudian rupanya tak seperti mana yang disebutkan sebagai kabar itu. Dan kemudian mereka pergi semula untuk kali yang kedua, yang dipimpin yang pertama tadi Sayyidina Uthman bin Affan, yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib.
Dan ramai jugalah sahabat yang lain, lebih kurang dalam ada riwayat sebut 70 orang, ada riwayat sebut 83 orang. Lebih kurang macam tu lah. 70 lebih lah. Kan. Mereka ni pergi pula kali kedua, dan antaranya juga yang ada pada waktu tu, tuan-tuan tahu, di pangkalan Mekah ni, antara yang waktu tu belum Islam, belum Muslim, Amr bin Al-As. Itu sahabat besar. Tapi waktu tu belum Islam lagi. Kan. Kemudian juga ada beberapa orang sahabat lain yang ada rundingan dengan Raja Habsyah. Kan. Jadi itu secara ringkas lah bagaimana yang pertama, yang kedua dan berhijrah ke Habsyah disebabkan ada tentangan yang sangat dahsyat kepada sahabat-sahabat yang memeluk Islam. Kerana Nabi ada support yang kuat daripada Abu Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Okey. Kemudian yang kedua, daripada sirah ataupun kisah ni, kenapa pergi ke Habsyah? Kenapa pemilihan tu pada awal-awal? Sebab tu dalam beberapa riwayat disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sebahagian sahabat-sahabat yang lain, hijrah pertama dalam Islam ni yang ni lah. Ni hijrah pertama. Habsyah ni. Kan? Hijrah yang pertama. Dan sahabat-sahabat yang besar, mereka pergi, yang baru memeluk Islam tadi kita kata pergi semua dan sebagainya, semata-mata untuk mendapat, dia bukan satu kelebihan, tetapi sebagai pelindungan daripada ketua negara Habsyah, yang tu dipanggil Raja An-Najashi. Kan? Raja An-Najashi. Sebab tu dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, matal yawm rajulun salih faqumu ila sahibikum, kata Nabi SAW. Hari ini telah mati seorang lelaki yang salih, maka salatkanlah jenazah untuknya. Kan? Jadi nak ceritanya bahawa kenapa Habsyah? Kerana raja dia tu Islam. Raja dia Islam. Ashamah tu nama betul. An-Najashi tu nama raja Utopia, namanya An-Najashi. Jangan terkeliru tu. Kalau zaman Nabi Musa, nama raja dia Fir'aun. Kalau zaman Nabi Yusuf AS, namanya Al-Malik. Raja. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf, pada ayat ke-46, 47 tu, kalau tengok 46, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Malik. Kan? Maksudnya raja. Dia tak panggil Fir'aun, sedangkan kerajaan sama, tempat sama, Mesir. Zaman Nabi Musa disebut Fir'aun, raja dia, dan zaman Nabi Yusuf disebut Al-Malik. Sedangkan tempat sama di Mesir. Kenapa? Kerana pemilihan perkataan Al-Quran sangat tepat. Kan, masa pemerintahan tu. Kalau sebut An-Najashi, dalam hadis disebut An-Najashi. Ada sebut Kisra. Kan, Kisra ni pula di Rom, Parsi. Kan, tempat lain pula. Kalau sebut pula Najashi, tu di Habsyah. Okey. Kenapa? Kerana Najashi ni dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Dan dia pernah berutusan surat dengan Nabi SAW, dan ada berapa jumpa dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW, tapi dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Cuma dia beriman dengan Nabi. Kan? Cuma dia tentera besar, negara besar, dia tak isytiharkan keislaman dia. Dia tak isytiharkan. Kerana nanti akan beri satu mudarat yang lebih besar lah pula kepada pemerintahan. Mungkin orang tak nak lantik dia dah jadi raja ke jadi apa dan sebagainya, maka dia merahsiakan dia punya keislaman dia. Kan? Tapi kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, hari ni meninggal dunia, dapat berita meninggal dunia An-Najashi Ashamah ni, dan Nabi suruh solatkan. Kan? Waktu tu kalau kita tengok, belum ada cerita ni dekat Madinah apa semua lagi. Macam mana pula Nabi kata lelaki yang soleh? Apa ibadat yang dia buat? Kan, apa dia punya perkara yang dia lakukan, yang Nabi panggil hari ni mati seorang lelaki yang soleh, nak kata Nabi. Itu adalah syariat sebelum mana turunnya wahyu tentang kewajipan solat apa benda semua tu. Maka adalah dia punya amalan-amalan seperti mana zikir, seperti mana solat di waktu pagi dan petang, dan ada beberapa perkara lain yang merujuk kepada ibadat-ibadat yang khusus pada waktu itu. Kan? Tapi semua syariat tu kita dah tak boleh guna lah. Sebab tu pergi bertapa, kan? Nabi pergi Gua Thur, yang tu tak jadi syariat dah untuk kita. Kan, syariat kita kat masjid lah. Kenapa nak pergi bertapa kat gua, kat apa pula kan? Nak dapat spirit ke, nak apa ke? Tak ada lah. Kerana semua tu telah mansuh. Semua tu telah mansuh. Okey. Jadi An-Najashi ni, kalau dalam istilah ilmu hadis dipanggil muhadramun. Muhadramun. Apa maksud muhadramun ni? Dia sebenarnya dia tabi'in. Sebenarnya dia tabi'in. Tapi tabi'in yang tinggi lah. Tabi'in yang tinggi. Kenapa nak panggil dia tabi'in? Kerana syarat nak jadi sahabat ni ada 3. Kan. Iaitulah siapa? Syaratnya 3. Jumpa Nabi. Malakian Nabi SAW wa imanu bi wa mata ala iman. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam.
Tapi yang ni dia beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, tapi tak jumpa dengan Nabi. Maka sebab tu Ashamah dia tak panggil sebagai sahabat, dia dipanggil sebagai muhadramun. Kan. Jadi sebenarnya ada juga setengah-setengah sahabat ni dijumpa sekali je, dia tengok dari jauh je, tak pernah jumpa Nabi apa semua. Wahsy contohnya. Kan. Wahsy ni yang bunuh bapa saudara Nabi Sayyidatina Hamzah ketika mana dalam perang Uhud. Kan. Tapi akhirnya dia bertaubat masuk Islam, cuma Nabi kata, kamu ni tak boleh berada depan mata Nabi. Nabi sedih. Nabi teringat ke pak saudara dia. Sebab dia yang bunuh pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ajmain. Jadi dia tengok dari jauh je. Kan, dia sedih. Tapi kalau itulah benda yang boleh menjadikan redha Allah dan Rasulnya, aku sanggup, kata dia. Sanggup. Kan dalam riwayat Imam Muslim bagaimana diceritakan Wahsy apa semua ni, keadaan dia jauh daripada Nabi. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi suruh dia jauh, jangan ada kat depan, nanti Nabi jadi marah. Jadi Nabi jadi tak suka, Nabi jadi teringat peristiwa tu dan mungkin marah kepada Wahsy. Jadi dia duduk jauh-jauh, dia tengok Nabi. Tapi dia tak sahabat sebab pernah pandang jumpa Nabi. Kan. Jadi walaupun sekali, itu yang bagaimana kita nak faham dia adalah sahabat ataupun dia bukan sahabat. Kan. Contoh yang lain Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim. Ya'ti alaikum Amir ataupun Uwais Al-Qarni. Biasa kita dengar kisah ni kan? Uwais Al-Qarni dengan ibu dia. Nabi sebut dalam hadis, nama tu Nabi mention, Nabi sebut nama Uwais Al-Qarni tu, Amir tu, tapi dia tak ada pada zaman Nabi. Zaman Sayyidina Umar Khattab. Baru nama watak Uwais ni muncul. Dia datang daripada Yaman, dia adalah rombongan paling belakang, tukang basuh kuda, kan, dia punya badan dia tu ada penyakit tak terlihat melainkan ada satu dirham je yang tempat yang elok, kan, yang lain semua ada penyakit, kan. Tetapi Nabi sebut dalam hadis, dia sahabat, dia bukan sahabat. Jadi kita nak tengok kat situ. Maksudnya cukup 3 syarat ni, dia sahabat walaupun satu zaman dengan Nabi, tak pernah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, tak pernah jumpa, maka dia tetap dikira bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masyhurlah dia ni An-Najasyi, dan dialah yang tolong, yang support umat Islam, rombongan daripada Ja'far At-Tayyar, rombongan daripada sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya, untuk bantu bagi perlindungan lah, kan, daripada apa yang mereka telah lakukan dekat Mekah. Maksudnya apa? Daripada sudut penindasan dan sebagainya, maka kerajaan Najasyi tolong dan juga bantu daripada peristiwa ni. Okey, itu ringkas dia. Kemudian kita tengok pada yang tadi ni. Okey, kemudian dia punya bahala tu, Al-Lata wal Uzza. Bahala ni zaman jahiliah ni macam-macam bahala. Macam-macam bahala. Kalau disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir ketika mana menafsirkan pada ayat surah Al-Baqarah, bila mana Allah sebut ayat 155, macam itulah tuan-tuan tengok, innamas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Cerita tentang sa'i, tapi Allah sebut perkataan tawaf. Sa'i dekat mana? Safa dengan Marwah. Kenapa ayat tu turun? Kerana ayat tu turun, kan Allah kata sesungguhnya Safa dengan Marwah ni daripada syiar-syiar Allah, maksudnya daripada kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, maka tak mengapa kalau kamu tawaf. Fala junaha alaih. Kan, tak mengapa kalau kamu tawaf. Maksudnya macam tak wajib tawaf. Maksudnya tawaf tu ialah sa'i lah, macam tak wajib. Sedangkan dia adalah rukun. Rukun haji, rukun umrah adalah sa'i. Tapi kenapa Allah kata tak mengapa kalau kamu tawaf? Bila baca asbabun nuzul, kenapa? Sebab dia kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama tafsir yang lain lah, Tabari dan sebagainya, Al-Qurtubi, sebab dia ialah dekat situ ada bahala 2. Kan? Ada bahala yang namanya Isaf dengan Na'ilah. Isaf dengan Na'ilah ni satu bahala yang mana sengaja Arab jahilah dulu dia letak dekat betul-betul kat sofa satu, Isaf ataupun Na'ilah dekat Marwah satu bahala. Bila dia tahu dia sa'i, dia akan pergi kat bahala tu, dia akan doa. Dia jadikan bahala tu sebagai perantaraan untuk dia doa dengan Allah. Dia doa minta kat Allah, tapi dia guna bahala. Jadi ini antara benda yang kesyirikan lah yang berlaku pada zaman tu, dan Nabi SAW tak nak benda ni berlaku. Bahkan bukan sekadar tu pun, zaman Nabi Ibrahim pun sama. Kan, ketika mana dakwah Nabi Ibrahim dekat kota Babil, kan, Babylon, itu juga antara benda dia. Apa dia? Geng-geng yang mana menyembah bahala. Kan? Kemudian pergi ke tempat yang lain, dia sembah matahari, bulan, bintang pula dah. Itu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita nak bagi tahu asasnya itu sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala benarkan untuk mereka sa'i itu, walaupun ada bahala tapi dia bukan sebab sembah bahala, tapi sebab sa'i.
Sebab waktu tu belum ada kita kata kekuatan bagi tentera ataupun orang-orang Islam untuk mengerjakan haji dan umrah, menyingkirkan bahala daripada Mekah. Banyak bahala tuan-tuan, dekat dalam kota Mekah sini 360 lebih bahala macam-macam. Termasuklah Lata wa Uzza ni dia bukan dekat situ. Kalau Lata dia ada dua baca. Satu dipanggil Lata. Tu satu bacaan. Kata Imam At-Tabari dan Imam Ibn Kathir ada dua bacaan. Satu dibaca Lata. Lata ni ialah satu nama tempat di Taif dalam sebuah rumah yang diletakkan bahala tu. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau disabdukan seperti mana ayat Quran ni sebut Latta. Kan? Latta ni ialah tukang buat roti. Okay. Mana asal usulnya bahala ni? Okey, asal usulnya ketika mana kita kena faham bahawa haji, apa lagi, umrah, apa lagi, apa ni, menyebut nama-nama Allah ni biasa zaman jahiliah. Tu kita kena faham tu. Maksud buat haji waktu telanjang waktu buat haji, benda tu benda biasa. Tak ada masalah di sisi mereka. Tapi mereka buat tu, mereka sangka benda tu betul. Mereka sangka inilah syariat yang Allah turunkan, sebenarnya salah. Kan mereka buat, kemudian buat sa'i, pergi sembah bahala, minta kat bahala. Benda tu biasa bagi mereka. Tapi akhirnya mereka kata kami sembah Allah, kami minta pada Allah. Benda ni lah berlaku pada sekarang ni banyak. Kan kita gunakan ni kita sebenarnya minta kat Allah, minta kat kubur contohnya. Kan sebab tu dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW, Nabi doa, Allahumma la taj'alni qabra, ya Allah jangan jadikan aku kubur, wathan yu'bad, sebagai bahala yang disembah, kata Nabi SAW. Maksudnya jangan jadikan kubur sebagai bahala yang disembah. Kan jadi benda ni sebenarnya ramai orang kadang-kadang minta, dia kata tak, kita minta dekat Tuhan ni, minta kat syafaat ke apa. Sebenarnya tak. Hati tu macam mana kita tak tahu. Jadi sebelum kita pergi kepada benda-benda yang seperti itu, kita elakkan dulu. Sadu zara'i dia panggil. Maksud kita tutup dulu ruang-ruang tu. Tak payah minta kat kubur ke, pergi kat kubur ke apa. Pergi ziarah kubur tak ada masalah, tak ada siapa marah. Tapi minta kat Tuhan dalam kubur tu. Kan? Jadi yang tu yang jadi masalah. Maka benda tu Nabi tak benarkan. Jangan jadikan kubur aku sebagai bahala tempat yang disembah. Kan? Tempat yang disembah. Nabi mention betul, tempat yang disembah. Rupanya benda ni memang berlaku. Sampai bila-bila pun benda ni akan berlaku, sebab mula lagi pada zaman jahiliah. Dan kenapa jadi macam tu? Okey, pembuat roti ni, itulah dia panggil Latta tu. Latta tu asal daripada pembuat roti. Sebab tu dia panggil Latta. Buat roti, dia adun apa semua tu, dan kemudian dia bagi kepada jemaah haji secara percuma. Kan, edarkan secara percuma. Kemudian orang menganggap perbuatan dia ni orang yang soleh, dia ni orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang baik. Kan, kemudian dia sebenarnya dia bukanlah agama Yahudi ke apa, tak. Dia agama yang terdahulu lah, yang ditinggalkan oleh Nabi Isa AS dulu. Tu agama yang asal. Maka haji ada, umrah ada, buat baik ada. Zaman Nabi Ibrahim dah ada haji dan seterusnya. Kan? Jadi mereka buat haji, bagi makan, tapi disebabkan orang yang terkemudian, inilah juga yang berlaku kepada 5 orang saleh Nabi Nuh AS tu. Yaguth, Ya'uq dan sebagainya tu. Nasr. Kan? Asalnya mereka ni orang soleh, tapi akhirnya mula-mula buat patung, kenang-kenangan. Kan? Lepas tu akhirnya anak cucu kemudian cicit semua pergi sembah. Samalah juga macam, sebab tu buat patung peringatan ni benda yang Islam tak benar kan. Kan? Walaupun untuk ingat-ingatan atau gambar sekalipun, kan, itu pun ada perbahasan yang besar. Kan, lukis gambar lagilah Nabi tak bagi. Dalam riwayat Bukhari Nabi kata yang ni nanti akan menuntut roh di hari akhirat kelak. Lukis gambar kita betul. Kan, apatah lagi gambar-gambar tampal apa semua, itu memang sangat tidak digalakkan lah. Kan, kalau setakat gambar convocation anak kita, kan, itu simpan dalam album cukup lah. Tak payahlah gantung ke. Gantung tu kita kata benda khilaf, tapi elakkan lebih baik. Itu maksud dia. Okay? Jadi akhirnya dia ni kat kubur dia orang pergi minta buat sembah. Kat kubur dia. Kubur apa? Kubur buat roti tadi. Sebab dia orang soleh, orang baik. Pergi buat, kiranya orang yang terkenal lah dalam masyarakat. Dan akhirnya ukir patung. Sebab Latta ni maksudnya patung yang putih juga. Patung yang putih. Dekat mana? Dekat Taif. Dalam sebuah rumah di kawasan Taif itu, maka di situlah diletakkan Latta ni, yang asalnya orang soleh tapi dibuat patung. Dan hari ni kalau tuan-tuan tengok, semua agama macam tu. Tengok agama-agama tu mereka cuba terjemah dan hidupkan balik orang yang dianggap soleh yang telah mati di kalangan mereka. Tu jadi patung-patung lah. Kan ada dekat Jepun, ada dekat China, dekat apa, mereka pergi, mereka sembah patung tu. Dia kata ni dulu orang soleh di kalangan kami, Tok Sami yang soleh apa semua tu, dia buatkan patung apa semua, dia sembah. Benda ni akan berlaku sampai kiamat. Kesyirikan ni akan berlaku sampai bila-bila. Menyembah makhluk dengan makhluk. Benda ni biasa.
Kan? Jadi ini sebenarnya telah berlaku dan sejarah dan sirah dan sunnah tidak membenarkan perkara ini berlaku, dan itu sebenarnya yang berlaku apa yang disebut oleh Imam Tabari ketika menafsirkan ayat ataupun yang kita sebutkan tadi. Okey, itu secara ringkas tentang apa yang kita sebutkan tentang peristiwa ni, apa yang tak betul, apa itu Lata, Uzza dan semua ni dikatakan juga adalah anak perempuan Allah. Mereka kata tu anak perempuan Allah. Jadi Allah pun ada anak. Allah dah kata dah kan. Disebut qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tak diperanakkan, mereka letak bagi Allah itu anak. Kan? Jadi benda ni tahmah ni sampai bila-bila pun ada. Kan? Mak Nabi Isa pun kena tahmah. Dia kata kan, macam mana Nabi Isa boleh lahir? Last sekali tak boleh nak brain kan. Otak tak boleh nak berfungsi, tak boleh nak bagi tahu benda ni adalah mukjizat daripada Allah. Dia kata mustahil ibu Nabi Maryam ni, Maryam ni boleh beranak ibu Nabi Isa tu boleh beranak apa sekian-sekian, melainkan apa? Melainkan dia ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata Allah itu adalah bapaknya, Nabi Isa tu adalah anaknya, kan, anak Allah dan seterusnya. Jadi tak boleh nak beri, dia nak cantum juga. Sebenarnya dia bukan agama ni logik akal. Agama ni adalah mukjizat. Jawapannya Nabi Adam langsung mak ayah tak ada. Tiba-tiba lahir. Tiba-tiba ada. Apakah setangat kalau kita nak takjub tentang Nabi Isa yang tak ada ayah? Nabi Adam tiba-tiba terus ada, terus jadi. Lagi hebat penciptaan Allah. Kan? Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang orang tak dapat. Agama-agama itu, agama-agama tertentu tak dapat daripada sudut logik nak betul kan, maka akhirnya mereka mula cipta ni Tuhan anak, Tuhan ayah, Roh Kudus, roh itu ni dan sebagainya. Itu maksud dia. Okey. Kemudian kita masuk sikit tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, bila berlaku dia? 27 Safar. 27 Safar. Kan sebab tu Allah sebut dalam Quran, bulan yang kita ada ni, bulan Muharram ni, dia adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri dan kurniakan kepada kita daripada bulan-bulan haram. Allah sebut dalam surah Taubah ayat ke-38, Allah menyatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah tu ada 12 bulan. Maksudnya bulan ni 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir semua ni di sisi Allah tu dah ada dah pengaturan tu. Hatta kalau kita kata zaman dulu, zaman Nabi SAW, zaman Arab Jahiliyah, mereka dah ada bulan. Mereka dah ada bulan-bulan, perkiraan Muharram pun semua ni dah ada dah. Nama tu lah Zulkaidah, Zulhijjah. Sebab tu dia buat haji, dia orang buat haji bulan Zulhijjah. Sebab tu bulan Ramadan sekian-sekian ni ada puasa-puasa mereka lah mereka buat. Tapi bukan puasa Ramadan. Jadi ada amalan-amalan yang mereka buat sebelum kedatangan ataupun kebangkitan Nabi SAW. Maka Allah sebut dalam ayat ni, di sisi Allah ada 12 bulan yang mana Allah telah tetapkan dalam kitab Allah, pada permulaan Allah menjadikan langit dan bumi, dan daripadanya ada 4 bulan haram. Dari riwayat Imam Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, 4 bulan haram tu ialah 3 bulan yang berturutan, 1 bulan yang jarak jauh dia. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini 4 bulan haram. Yang kita ada ni masih lagi dalam bulan haram lah, selepas Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi bila sebut tentang bulan Muharram ni, biasa orang kaitkan tentang hijrah. Kaitkan tentang hijrah. Saya ada lagu satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Malah nak nyanyi tak sedap. Kan? Jadi nak katanya itu dah biasa dah kita dengar. Dan doktrinnya memang orang kata bulan Muharram ni bulan Nabi berhijrah. Ma'al hijrah kan. Tapi hakikat sebenarnya kalau kita tengok, pertama hijrah itu sendiri, yang kedua sebelum saya sentuh hijrah tu, kalender Muharram tu siapa yang letak sebenarnya? Kan. Permulaan yang kata Muharram, sebab zaman Nabi tak letak Muharram bulan pertama. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in tak letak sebagai Muharram bulan pertama. Maksudnya mereka dah faham dah. Bulan Ramadan, yes, kena puasa. Bulan Zulhijjah, yes, kena buat haji. Mereka faham dah. Tapi bulan pertama tu berlaku pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun atas saranan beberapa orang sahabat. Imam Ibn Kathir riwayatkan dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Sirin, satu tabi'in yang sangat besar, sangat hebat, Abdullah bin Sirin. Beliau meriwayatkan pada zaman Sayyidina Umar Khattab, ada ramai sahabat tanya kepada Nabi, kepada Sayyidina Umar Khattab. Nabi dah wafat dah. Lepas tu pentadbiran Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar, kan, Amirul Mukminin. Dan kemudian selepas tu bila ditanya
Patutnya kita kena letak ni, kena letak bulan pertama apa, bulan kedua ke apa, supaya senanglah penyebaran umat Islam nak kira tahun hijrah apa benda semua dan sebagainya. Maka itu dah ada pandangan pula menyatakan, wahai Umar, kita letak haji lah kot bulan Zulhijjah, bulan pertama. Pasal orang pergi haji, orang buat ibadah banyak. Ada pula cadangan kata kita letakkan bulan Ramadan lah. Ni Imam Ibn Sirin riwayatkan. Ada pula kata kita buat bulan Muharram sebab orang baru balik haji, keadaan yang suci daripada dosa, nak mulakan hidup yang baru, kita start Muharram. Maka sebab itulah Muharram dipilih sebagai bulan yang pertama Nabi bulan yang pertama dalam kalender Hijri, kalender Islam. Bukan zaman Nabi, bukan zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Maksudnya dah lama selepas Nabi wafat. Jadi macam mana pula kata Muharram itu bulan berhijrah? Kan, itu satulah. Yang kedua, yang disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, dia nukilkan daripada Tabari, daripada Ibn Kathir, daripada Ibnu Athir, dan banyak lagi lah kitab-kitab hadis yang lain. Beliau menyatakan bahawa yang paling tepatnya Nabi mula hijrah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beli unta, nama unta tu Qaswa. Makruf nama unta ni. Unta ni unta betina. Kan, unta betina, Qaswa. Dan dalam riwayat sebut dia mati selepas 8 hari Nabi wafat. Maksudnya aku dah habis khidmat dah untuk Nabi hijrah apa semua ni, maka habislah, tamatlah riwayat dia. Itu kelebihan Qaswa. Dan dia ni special. Sebab tu saya sebut dulu sebelum ni, Nabi suka namakan haiwan-haiwan Nabi ataupun pakaian baju Nabi semua ni Nabi suka namakan. Unta Nabi namakan salah satu Qaswa. Ada nama yang lain, ada dipanggil sebagai Mudammarah. Mudammarah ni kuda yang terlatih. Nabi letak Mudammarah nama dia. Kan, ada yang ghairi Mudammarah, kuda yang tak terlatih. Kan, ada nama pedang Nabi Zulfaqar. Itu satu-satu riwayat yang sahih daripada Ibn Abbas, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Tirmizi juga, nama pedang Nabi Zulfaqar. Yang lain-lain itu ada khilaf. Kan ada khilaf tentang nama pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi letak nama-nama tu. Kan kita ada kucing, tak nama kucing apa contoh kan, sebagai kita nak letak bagi kita bezakan, dan juga itu antara benda yang Nabi SAW amalkan. Okey, jadi Qaswa ni Sayyidina Abu Bakar beli, dan hijrah tu berlaku pada 28 Safar, kata Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, pada hari Khamis. Hari Khamis tu permulaannya, dan kemudian Nabi berada dalam Gua Thur 3 hari, 28, 29, 30 Safar. Mana Muharramnya? Tak berlaku dalam Muharram hijrah tu. Bahkan hujung nak masuk bulan yang kedua dalam kalender Islam yang Sayyidina Umar Khattab tadi lah, kan. Dan kemudian di situ kalau tengok watak-watak yang penting Sayyidina Abu Bakar lah, family Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar bawa makanan 3 hari tu naik tu, tahu antara bawah tu nak sampai ke atas tu 674 meter. Kalau daki biasa pada zaman tu dengan batu dengan apa, 1.5 jam lebih kurang nak sampai ke atas tu. Maksudnya Asma binti Abu Bakar ni, dia punya tugas dia tu sangat banyak. Maksudnya dia buat makanan, diikat pinggang dia bawa pergi makanan, turun balik. Nabi yang Sayyidina Abu Bakar tak turun kat bawah sebab bimbang, takut. Satu. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar, ni pun watak besar juga dalam hijrah. Malam dia ada dekat Gua Thur, bawa berita tentang penduduk Mekah, siang macam biasa dekat Mekah. Kan, pukul berapa dia balik, pukul berapa dia tidur, wallahu alam. Tapi itulah antara kelebihan watak-watak anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mana ada dalam sejarah. Kemudian pembantu dia, khadam dia, Amir bin Fuhairah. Kan, dalam riwayat sirah, yang ni apa? Yang ni yang buat di gabala kambing, mana tepat tapak kaki yang Nabi lalu tu, dia lalukan dengan kambing dia supaya tak nampak. Kan itu tak adalah dalam hadis Bukhari ke Muslim, tapi dalam riwayat sirah lah, antara Ibn Ishaq dan sebagainya yang menyebutkan tentang perkara itu. Jadi ada dia punya kedudukan, tempatnya masing-masing. Dan 1 Rabiul Awal Nabi bergerak daripada Gua Thur pergi ke Quba sampai 8 Rabiul Awal. Tuan-tuan boleh kira lah tu, kalau 30 tu maksudnya Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari apa? 8 Rabiul Awal tu sampai apa? Sebab mula hijrah tu hari Khamis 27 Safar. 28 Jumaat, 29 Sabtu, 30 Ahad. Maksudnya Ahad tu baru Nabi bergerak, ataupun sebenarnya bukan Ahad lah, maksudnya Isnin 1 Rabiul Awal Nabi bergerak pergi ke Quba. Kan? Iaitu pada 8 hari bulan baru Nabi sampai. Yang tu yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang diasaskan di atas taqwa.
Khilaf di kalangan ulama tafsir. Masjid apa? Ada kata Masjid Nabawi, ada yang kata masjid Masjid Bani Najjar, Masjid Kiblatan, ada yang kata masjid sekian-sekian, tapi yang betulnya adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmizi, kalau tuan-tuan pergi umrah atau pergi haji, ada masa ada travel yang bawa lebih bagus, kan lebih baik pergi ke Masjid Quba. Kerana sunnah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba yaum as-sabt. Nabi suka ziarah Masjid Quba pada hari Sabtu. Nabi pergi. Nabi solat kat sana, Nabi beribadat dekat sana. Walaupun Nabi dah ada Masjid Nabawi, tapi Nabi yazur. Yazur ni maksudnya fa'il mudhari'. Maksudnya Nabi sentiasa pergi ziarah Masjid Quba. Jadi kalau kita dapat tu, kita pergi Masjid Quba, kita solat. Solat apa? Kalau solat tu waktu duha, solat duha. Kalau solat situ tak ada solat zuhur ke apa, solat tahiyatul masjid. Kan. Jadi solat sunat hidupkan situ kerana dia adalah sunnah Nabi, dan situlah asas pada kita punya tapak dia punya pembinaan Islam, diasaskan Masjid Quba. Okey, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal Nabi sampai di perkampungan Bani Najjar dekat Madinah. Baru Nabi sampai. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tengok tu, kalau ikut jalan, kalau daripada Gua Thur tu saja nak sampai ke Quba 380 km. Jalan yang biasa. Tapi kalau jalan tu, sebab Nabi mula Mekah, Nabi ada sikit lalu di kawasan, kalau sekarang ni Jeddah. Lepas Jeddah tu Nabi akan naik terus, berbeza sikit jalan, dia bukan lalu pesisir Laut Mati. Nabi tak lalu Laut Mati, tapi dia berlalu di dalam sikit, tapi dekat dengan Laut Mati. Dan kemudian Nabi akan pergi lalu satu tempat namanya Rakhib, ataupun satu tempat tu, dan kemudian Nabi pergi lalu kat kawasan Badar, tapi tak masuk dalam Badar tu, tepi. Dan kemudian barulah Nabi SAW sampai di Quba, dan Nabi SAW sampai di Madinah. Kalau tengok dia punya peta perjalanan, tuan-tuan, dia bukan biasa jalan tu gitu lah. Gitu lebih kurang. Tapi yang ni pusing sana, naik turun, pergi lembah, pergi wadi, naik turun balik, kemudian lalu dalam semak samun apa semua, akhirnya Nabi sampai di Madinah. Dan itu memang aturan Allah lah. Tak ada siapa yang mana berjumpa, walaupun kafir Quraisy dah heboh besar nak cari Nabi dan sebagainya. Dan kemudian Nabi SAW berada di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Maka itu tarikh yang lebih tepat lah. Kan? Bukan Muharram. Safar, 28 Safar, memulakan perjalanan. Yang ni ulama'-ulama' falak juga yang kaji. Al-Allamah Mansufuri, Mahmud Fasha dan berapa lagi lah. Yang mana mereka ni ulama'-ulama' besar daripada India, Mesir. Kan? Jadi mereka yang kaji, mereka yang tengok. Dan akhirnya itulah tempat-tempat yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Jadi apa kaitan hijrah dengan Muharram? Tak ada lah. Itu pertama. Yang kedua, apa pula kaitan Sayyidina Ali dan sebagainya? Kita kata riwayat yang lebih kukuh dalam Bukhari, siang hari Nabi pergi berhijrah, bukan pada waktu malam hari. Kan? Kita bukan nak menjatuhkan Sayyidina Ali, tak ada. Kita Ahlus Sunnah semua sayang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi riwayat yang lebih sahih kita kena akur bahawa yang bertanggungjawabnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan ada juga dia cuba link kan. Dia kata betul lah siang tu, yang tu dalam Bukhari, tapi pada malam tu kan. Adalah dia nak sekian-sekian dan sebagainya. Itu dia punya konsep. Kemudian Nabi pergi rumah Ummu Hani, sepupu kepada Sayyidina Ali. Kenapa nak letak Ummu Hani sepupu pada Sayyidina Ali? Padahal tak ada riwayat. Bahkan dia bukan mahram. Kan, bukan mahram. Jadi kita kata di situ, kenapa nak kena pergi rumah Ummu Hani dulu dalam peristiwa hijrah? Tak betul. Kan? Ataupun dalam peristiwa nak pergi ke Masjidil Aqsa. Nak pergi Masjidil Aqsa, kan Allah kata, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Mereka kata setengah riwayat sebut tak pergi dulu Masjidil Haram, singgah dulu rumah Ummu Hani. Kan? Jadi nampak macam kena ada juga watak daripada Sayyidina Ali tu, keturunan-keturunan yang ada tu, supaya nampak bahawa Sayyidina Ali main peranan besar dalam apa-apa peristiwa pun. Kan? Kita kata tak ada siapa pun Ahlus Sunnah nak rendahkan Sayyidina Ali, tapi riwayat yang sahih berlaku sedemikian. Okey. Jadi bila sampai dekat Madinah, jadi ramailah. Cuma nanti kita akan jumpa dalam ni juga ada nasyid Tala'al Badru Alaina tu. Nasyid tu dhaif lah, lemah. Dia sekadar nasyid, bukan selawat. Setengah orang dia tak dapat beza di antara nasyid qasidah dengan selawat. Selawat yang bagi saya lah, saya punya sendiri pandangan ataupun saya punya cenderung tu, bila sebut selawat, ada daripada hadis yang sahih. Itu nama selawat. Tapi kalau bukan daripada hadis yang sahih, maka kita kata itu sanjungan puji-pujian qasidah. Boleh? Puji-pujian nasyid boleh? Boleh ke puji Nabi? Boleh, tak ada masalah. Tapi bukan dijadikan sebagai ibadah.
Bukan diibadahkan dengan nasyid dan qasidah tu. Yang ibadahnya ialah selawat tu. Selawat Ibrahimiyah. Nabi ajar satu persatu. Tapi sebab kita tak berapa power kot selawat Ibrahimiyah ni kan. Sebab selalu baca. Jadi dia nak pergi cari selawat-selawat yang lain lah. Sama macam Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Baqarah 201. Kan ni cerita wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak cari doa-doa yang power lagi. Tuan-tuan tahu, doa tu paling power dah. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir, maksud hasanah tu meliputi ya Allah berilah kami kebaikan dunia. Kebaikan dunia, bila sebut kebaikan dunia, semua sekali, kesihatan yang baik, rezeki yang baik, anak yang baik, harta yang baik, jawatan yang baik, semua masuk dalam hasanah. Tapi sebab kita tak faham, kadang-kadang setengah orang tak faham, dia nak cari doa lain. Apa doa yang lebih power? Kata tu paling power. Akhirat hasanah apa dia? Dimudahkan mizan, dimudahkan sekian-sekian. Itu dipanggil kebaikan akhirat. Bahkan lagi syurga itu dipanggil kebaikan akhirat. Jadi kalau kita tahu apa yang kita doa, masuk kita doa tu, maka kita akan dapat faham yang kita doa tu betul-betul kita minta pada Allah. Itulah kebaikan yang ada di dunia dan juga akhirat. Dan kemudian, kenapa minta waqina azabannar? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, lindungi dah daripada api neraka. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah faham banyak hadis-hadis orang yang transit dekat neraka baru masuk syurga. Maka tak nak masuk ke dalam neraka tu, transit pun tak nak, kita nak masuk syurga terus. Sebab itulah akhir doa tu, lindung kami daripada azab neraka. Masuk sekejap pun tak nak. Kena faham doa tu. Jadi masuknya di sini kita kata dalam bab peristiwa hijrah ke apa ke dan sebagainya, maka sudah tentu banyak pengajaran yang kita dapat, dan hari ini kita ulas sikit tentang isu berkait dengan hijrah ke Habsyah dan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu kat sini ya. Ada persoalan? Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita berhenti dulu kat sini. Boleh azan lah. Dan kita sambunglah, kita tangguh kuliah kita sambung lagi pada kisah yang ke-9 pada waktu-waktu yang akan datang insya-Allah. Ahad ke-2, ahad ke-3 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma fakkinna fid din wa 'alina ta'wi wa hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wa baraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.